Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mari kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita yang amat kita kasihi, juga kepada guru-guru kita yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada kita semua, cemerlang di dunia, hebat di akhirat. Matematik tahun 4, nombor dan operasi. Don't wait for things to be happen. Go out there and make it happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. We deliver. Teknik pembelajaran dan pengajaran Pintar modul ke-8. Anak-anak diharap bersedia dengan buku teks. Kita tengok sebelum itu latihan yang diberi pada minggu lepas bagi formula operasi tambah dan tolak. 1400 tambah petak kosong sama 2900. Kita umpankan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita padamkan nombor 2. Jadi untuk mendapatkan 2, 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermakna 2900 tolak 1400. Jadi jawapan dia adalah 1500. Soalan nombor 2, petak kosong tambah 11,650, jawapan 82,380. Kita umpankan dia, kita padam nombor 1 dan kita tahu 3 tolak 2 adalah 1. Bermakna 82,380 tolak 11,650, jawapan dia adalah 70,730. Kita tengok umpan yang kedua kita gunakan adalah umpan bagi 3 tolak 2 sama dengan 1. Bagaimana nak dapat 2? Kita 3 tolak dengan 1. Jadi bagaimana nak dapat jawapan bagi nombor 3 itu? 80,000 tolak 35,200 dapat jawapan 44,800. Begitu juga soalan 4, kita umpankan dan kita padamkan nombor 3. Untuk dapatkan 3 itu adalah nombor 2 tambah dengan 1. Jadi untuk dapat jawapan bagi soalan nombor 4, 24,666 tambah 30,000, jawapannya adalah 54,666. Anak-anak boleh periksa balik kembali jawapannya anak-anak perolehi. Pastikan jawapan yang diberikan adalah betul dan tepat. Jika tidak betul, anda boleh gunakan formula yang saya beri. Jika menghadapi masalah, boleh terus hubungi saya untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey, kita pergi kepada tajuk bundakan nombor. Okey, penyertaan keseluruhan rakyat Malaysia seramai 12,255 orang, terdiri daripada pelbagai golongan yang melibatkan agensi kerajaan dan swasta, pelajar sekolah. Dia suruh bundakan 12,295 kepada 1,000 yang terdekat. Okey, pertama sekali kita recall balik kepada formula, iaitu bagi nombor ada 7 rumah. Bagi nombor ada 7 rumah. Kita tengok rumah yang pertama dipanggil SAR, ke-20 kita tentu anak-anak ingat lagi, ke-300, ke-4,000, ke-50,000, ke-600,000 dan ke-7 adalah juta. Kita masukkan 12,295 kepada rumahnya sendiri dan inilah yang disebutkan bunda. Dia nak sebut dalam 1,000 yang terdekat, bermakna ratus, 10 dan dia tidak mahu sebut. Jadi jawapannya adalah 12,000. Bermakna kita bundakan nombor itu dalam sebutan 1,000 saja, tiada sebutan ratus, tiada sebutan puluh. Nombor ini mengikut yang mana lebih dekat dalam sebutan 1,000, sama 12,000 atau 13,000. Mana bundakan kepada 1,000 yang terdekat, 12,000 atau 13,000. Jadi jawapannya yang paling dekat 12,255, yang paling dekat adalah 12,000. Kita boleh tengok dalam skrin tersebut, itu maknanya sebutan yang kita buat adalah dalam bentuk 1,000 sahaja. Tidak ada puluh, tidak ada 100, tidak ada sa. Tidak ada sa. Okey, kita akan pergi kepada contoh bagaimana nombor ini dibundarkan dengan lebih jelas lagi. 12,295 dibundarkan kepada 1,000 yang hampir menjadi 12,000. 12,295 jika dibundarkan kepada 10,000 yang hampir. Apakah jawapannya? Okey, kalau kita nak bundarkan kepada 10,000 yang hampir, yang tadi kita bundarkan kepada 1,000 yang hampir, ini kita nak bundarkan kepada 10,000
yang hampir, adakah 12,000, adakah 13,000, adakah 100,000, adakah 20, adakah 10,000 ataupun 20,000. Kita tengok dimudahkan kepada puluh ribu yang hampir, maknanya sebutannya hanya dalam puluh ribu sahaja. Kita tidak mahu nombor sebutan dalam ribu, ratus, puluh dan sa, bermakna jawapannya adalah 10,000. Jadi kita dapat bezakan di antara apabila kita bundakan kepada ribu yang hampir, dia menjadi 12,000. Tetapi apabila dibundakan kepada puluh ribu yang hampir, dia menjadi 10,000. Kita akan tengok lagi contoh-contoh supaya anak-anak akan dapat lebih jelas apakah itu bundar. Kita tengok contoh soalan 24,412. Kita tengok dalam jadual ni sebut kita bundarkan kepada puluh terdekat akan menjadi 23,410. Apabila dibundarkan kepada ratus terdekat pula, dalam sebutan ratus, dia akan menjadi 23,400. Nampak kita ada selepas 100 dia kosong. Ini dibundarkan kepada ribu yang terdekat pula. Maknanya dia nak sebutan dalam ribu terdekat. Selepas ribu kita tengok semuanya menjadi kosong, bermakna 23,412 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat, dia akan menjadi 23,000. Okey, kita tengok pula dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, bermakna selepas 10,000 jawapan mestilah sifar. Semuanya sifar, bermakna dia nak sebut dalam puluh ribu saja. Dia tak mau sebut dalam ribu, tidak mau sebut dalam ratus, tidak mau sebut dalam puluh dan tidak mau sebut dalam se. Bermakna jawapannya adalah 20,000. Di sini kita dapat buat banding beza. Apakah jawapan apabila kita bundarkan kepada puluh terdekat, kepada ratus terdekat, kepada ribu terdekat dan kepada puluh ribu terdekat. Contoh kita tengok 34,321. Bila bundarkan kepada ratus terdekat, dia menjadi 34,300. Apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat, dia menjadi 34,000. Dan apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat, dalam sebutan puluh ribu saja, dia menjadi 30,000. Okey, kita tengok 72,434. Dia nak bundarkan kepada puluh yang terdekat, dia menjadi 72,430. Okey, anak-anak, sebelum nombor tu naik, cuba jawab secara spontan apakah jawapan seterusnya. Dan kita tengok di dalam skrin, adakah sebutan kita itu sama dengan jawapan yang kita beri. Okey, latihan demi latihan yang kita buat, analisis atau perbanding beza yang kita buat, kita lihat daripada jawapan yang berikan di dalam skrin, kita akan faham apakah sebenarnya tajuk bundarkan nombor tersebut. Okey, 81,323 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 81,320. 81,323 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 81,300. 81,323 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 81,000 dan apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 80,000. Okey, cuba anak-anak teka jawapan bagi 94,322. Boleh teka. Okey, sebelum skrin jawapan terpapar, kita boleh teka sama ada jawapan itu betul atau tidak. Kita fahamkan konsep pembundaran yang sebenar-benarnya supaya kita dapat menguasai tajuk ini, dapat memahami dengan betul. Bagi soalan 6 terakhir 64,444, kamu boleh cuba jawab apakah jawapannya yang sebenar bagi puluh terdekat, ratus terdekat, ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. WhatsAppkan kepada saya untuk saya lihat sama ada kamu benar-benar faham atau tidak, dan saya akan berikan maklum balas kepada kamu bagi setiap jawapan yang kamu berikan. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Bundarkan 38,704 kepada puluh ribu yang terdekat. Jadi kita tengok dekat carta yang dibuat di dalam buku teks kamu.
Okey, kenapa jawapan dia 40,000? Kenapa jawapan dia tidak 30,000? Sebab kita tengok di bahagian depan dia 3. Okey. Okey, kalau kita tengok di situ, sebab 38,704 lebih dekat dengan 40,000. Jadi apabila kita bundarkan, dia menjadi 40,000. Bermakna dalam tajuk bundar, kita tidak bergantung kepada nombor di depan. Saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana formula ini dilakukan bagi tajuk bundar. Okey, kita tengok nombor tadi, 38,704. Bundarkan pada puluh ribu yang terdekat. Okey, kita keluarkan nombor tersebut. Kita gariskan rumah bagi 10,000. Okey, selepas 10,000, jawapan dia semua sifar. Kita bulatkan nombor 8. Jika nombor yang kita bulatkan adalah nombor 5 atau ke atas, iaitu jika nombor itu 5, 6, 7, 8 atau 9, kita mesti tambah 1 pada digit yang digariskan. Jadi kita tengok nombor yang dibulatkan adalah 8, bermakna nombor 3 yang kita garis itu mesti ditambah 1 menjadi 4. Itulah sebab kamu lihat pada jawapan tersebut apabila 38,704 dibundarkan pada ribu yang terdekat, jawapannya adalah 40,000. Ini adalah formula yang kamu mesti faham, iaitu langkah yang pertama kita garis. Okey, selepas garisan jawapan mesti semua sifar. Kita bulatkan rakan di sebelahnya dan di situ kita nilai. Okey, kita tengok soalan contoh kedua, 34,704. Kita tengokkan apabila dibundarkan pada 10,000 terdekat, apakah jawapannya? Okey, 34,704, kita gariskan rumah 10,000. Macam tadi juga, jawapan dia mesti sifar semua dan kita bulatkan rakan di sebelahnya 4. Nombor yang kita bulatkan adalah nombor 4. Jika nombor yang kita bulatkan adalah 1, 2, 3, 4 atau kosong, maka nombor bergaris kita mesti kekalkan. Bermakna tadi 8, yang ini 4. 4 mana nombor yang dibulatkan ialah 4, maka nombor bergaris dikekalkan. Jadi jawapan bagi 34,704 dibundarkan kepada 10,000 terdekat adalah 30,000. Kita banding beza tengok. Tadi 38,704, jawapan dia adalah 40,000. 34,704, jawapan dia adalah 30,000. Bermakna dia tidak bergantung kepada garis nombor di hadapan, tetapi bergantung kepada nombor yang kita bulatkan di sebelahnya. Jika jirannya nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, kita tambah 1 pada di bahagian hadapan. Jika nombor itu adalah 1, 2, 3, 4, kita kekalkan. Kita tengok lagi contoh. 34,703. Bundarkan kepada 10 yang terdekat. Okey, 34,703. Kita nak bundar kepada 10. Kita gariskan rumah 10. Okey. Jadi selepas itu jawapan dia kosong. Kita tengok jiran sebelah ni ada 3. Nombor yang kita bulatkan adalah nombor 4. Jika nombor nombor 3 sebenarnya kita bulatkan, maknanya nombor bergaris dikekalkan. Jadi jawapannya adalah 34,700. Okey. Nombor yang kita bulatkan adalah nombor 3, bukan nombor 4. Nombor yang kita bulatkan adalah nombor 3. Jika nombor yang kita bulatkan adalah 1, 2, 3, 4 atau kosong, maka nombor bergaris kita mesti kekalkan. Maknanya kita tak ubah nombor sifar tu. Jadi jawapan yang dibundarkan tadi adalah 34,703 dibundarkan kepada 10 terdekat. Jawapan dia tadi dah ditunjukkan. Okey, kita tengok dengan formula lagi. 26,571. Kita nak bundarkan pada ribu yang terdekat. Mana rumah ribu? Kita cari rumah ribu. Okey, kita cari rumah ribu. Mana anak-anak? Rumah ribu adalah nombor 6. Jadi rakan sebelahnya kita bulatkan. Jawapan selepas nombor garis adalah mesti sifar. Jadi nombor 5 kita tambah 1. Jadi 27,000. Dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 27,000. Okey, kita tengok seterusnya. 26,571. Bundarkan pada ratus yang terdekat. Mana rumah ratus anak-anak? Rumah ratus, kita cari rumah ratus. Okey, rumah ratus adalah nombor 5. Jadi kita bulatkan rakan di sebelahnya. Jawapan mesti sifar. Nombor 7 bermakna kita kena tambah 1 pada nombor yang bergaris, menjadikan jawapan adalah
26,600 apabila dibundakan kepada ratus yang terdekat. 26,521. Soalan seterusnya, kita bundarkan pada ratus yang terdekat. Okey anak-anak, ratus yang terdekat. 26,521. Okey, 26,521 kita bundarkan. Okey, sifar 26,000 menjadi 26,500 sebab nombor puluh dia atau rakan dia adalah 2. Okey, menjadi 26,500. Okey, 26,371 bundarkan pada ribu yang terdekat. Okey, mana rumah ribu anak-anak? Rumah ribu mana? Okey, nombor 6. Kita bulatkan rakan sebelahnya 3. Jawapan mesti sifar. Okey, jawapan mesti sifar. Okey, kita 3 kita kekalkan jadi 26,371 bundarkan pada ribu terdekat menjadi 26,000. Okey. Jadi contoh di sini adalah formula yang kamu perlu ingat. Kamu tengok nombor 5 ditambah 1 pada yang bergaris. Okey. Kamu tengok perbezaan yang tercatat di situ. Okey. Yang mana yang dikekalkan, kenapa nombor itu ditambah dengan 1. Kita tengok kalau kita tengok yang nombor 3 tu nombor 2 dikekalkan pada yang bergaris sebab dia nombor 2. Okey, di sini kita boleh dapat formula ini. Saya harap kamu dapat kuasai supaya kamu faham kenapa nombor itu dibundarkan. Kenapa dibundarkan pada puluh terdekat, pada ratus terdekat, pada ribu terdekat, pada puluh ribu terdekat. Jadi kita dapat faham apakah konsep jawapan penguasaan kita dalam soalan tersebut. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Bundarkan 19,500 ml kepada 1,000 ml terdekat. Kita tengok dalam garis nombor ataupun pada jadual yang ditunjukkan, imej yang ditunjukkan, yang mana paling dekat, 19,000 ke 20,000. Okey, kalau kita gunakan formula, kita gariskan 9 bagi 50,000 dan nombor 5 mana kita tambah 1 pada yang bergaris. Jadi jawapannya adalah 20,000. Cikgu, kenapa 19,500 letak di tengah-tengah? Kenapa kita jawab 20,000? Kita tidak jawab 19,000. Kerana apabila nombor 5, kita tengok yang bulat itu adalah nombor 5, walaupun dia berada di tengah-tengah, kita ambil ke hadapan. Okey. Nombor 4, bundarkan 63,988 kepada RM10,000 yang terdekat. Okey, kita tengok formula yang dah dikeluarkan. Jawapan dia adalah 60,000. Bundarkan 85,090 kepada RM1,000 terdekat. Cuba kamu jawab. 85,090 kepada RM1,000 terdekat. Mana rumah ribu? Okey, mana rumah ribu? Okey, adakah kita nak sebut 85,000 ataupun 86,000? Cuba kamu jawab yang mana yang betul dan WhatsAppkan kepada saya. Sama ada jawapan dia 85,000 ataupun 86,000 sebab soalan dah dibundarkan kepada RM1,000 yang terdekat. Okey. Nombor di atas apabila dibundarkan kepada puluh ribu, ratus dan puluh terdekat menjadi 30,000, apakah digit ribu bagi nombor itu? Oh, di tengah-tengah dikosongkan. Cuba kamu dapat jawab. Cuba kamu jawabkan. Okey, soalan nombor 5. Yang berikut adalah bilangan pembaca 4 buah buku cerita. Apakah buku cerita yang mempunyai 50,000 orang pembaca apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat? Saya dah keluarkan nombor tersebut. Kamu tengok 54,200, 44,900, 58,600, 48,720. Cuba kamu selesaikan soalan ini. Kamu lukiskan gambar raja. Kamu cuba dapatkan apa selain 44,900, sebut nombor lain yang apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 40,000. Dia percata yang kita tengok di bahagian tengah-tengah itu di antara 45,000 sampai
54,200. Maknanya jawapan dibundakan adalah 50,000. Kalau 44,900 maknanya kita kena tengok belah kiri dia. Belah kiri dia, jadi kita boleh dapatkan nombor dia, mungkin nombor dia 41,000 dan seterusnya. Okey, ini latihan yang kamu perlu buat. Okey, nombor dari 45,000 hingga 54,999 menjadi 50,000. Jadi kamu cuba selesaikan. Okey, ini soalan terakhir. Nyatakan 10 nombor bila dibundakan kepada puluh ribu terdekat menjadi 70,000. Saya nak kamu nyatakan 10 nombor. Apabila kamu bundakan nombor tersebut, dia akan jadi 70,000. Contoh yang saya bagi adalah 72,987. Dibundakan kepada puluh ribu yang hampir, dia akan menjadi 70,000. Begitu juga 65,234 dibundakan kepada puluh ribu yang hampir akan menjadi 70,000. Jadi selamat menjawab. Saya harap kamu faham. Kamu dapat selesaikan soalan dengan baik dan betul. Jika kamu menghadapi sebarang masalah, boleh hubungi dengan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.